Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Cikgu-cikgu, hari ini saya nak bawa satu teknik, satu kaedah bagaimana untuk kita ekstrak ataupun mengeluarkan data daripada portal SKPMG2 ke dalam satu database. Jadi pada hari ini kita akan pindahkan data yang berkenaan daripada portal SKPMG2 itu ke dalam file Excel ataupun kita jadikan dia dalam bentuk format table. Jadi seperti biasa, langkah pertama kita akan buka kepada file SKPM ataupun portal SKPM G2 SKPM G2 kita, ya. Okey, kita pilih seperti biasa portal SKPM G2 dan kita akan masukkan code number ataupun username dan juga password sekolah kita, dan seperti biasa kita akan buka file berkenaan. Okey, berikut adalah ikon ataupun butang-butang yang mengandungi maklumat-maklumat yang terdapat dalam SKPMG2. Jadi sebagai tugas pertama ataupun paparan pertama, saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita mengeluarkan skor keseluruhan SKPMG2 yang kita telah pun selesaikan. Okay, jadi untuk tujuan itu kita perlu buka pada portal, buka pada ikon perakuan PGB. Okay, tuan-tuan, ya, perakuan PGB. Ikon yang berkenaan kita akan dipaparkan dengan skor, rumusan skor operasi. Jadi kita akan pilih tahun yang berkaitan. Jadi kita pilih tahun 2021. Okey, jadi di paparan ini adalah skor bagi rumusan SKPMG2 kita bagi tahun 2021. Okey, seterusnya langkah untuk kita memindahkan maklumat ini ke dalam Excel. Kita akan copy dan paste kepada Excel. Kita tidak dapat memproses data yang ada dalam portal ini, ya, sebab portal SKPMG2 adalah satu portal yang berfungsi untuk merekodkan skor. Jadi bagi tujuan untuk menganalisis, misalnya untuk melihat kepada pattern, trend, jurang dan sebagainya, kita perlu memindahkan fail ini ke dalam satu bentuk data yang boleh diproses, iaitu dalam bentuk database. Jadi untuk tujuan itu, setelah memilih tahun yang berkaitan, kita akan copy maklumat ini. Okay, langkah untuk copy maklumat ini, kita letakkan cursor kita seperti biasa sebelah kiri pada permulaan perkataan ini, rumusan, klik dan tarik sehinggalah kepada skor yang terakhir bagi tahun yang berkenaan. Okay, jadi kalau kita tengok di paparan, warna biru akan dipaparkan menunjukkan proses kita menanda tagging untuk maklumat yang akan kita copy berkenaan. Okey, seterusnya lepaskan mouse kita. Seterusnya klik pada mouse sebelah kanan. Klik sebelah kanan, klik pada mouse kita. Satu pop-up menu akan dipaparkan di skrin kita. Jadi kita pilih kepada copy dan juga kita akan buka satu fail baru, iaitu fail Excel. Okey, sekarang saya buka satu fail Excel yang baru, dan untuk tujuan memindahkan maklumat berkenaan, kita akan tempatkan data tersebut ke dalam fail yang baru kita buka ini, iaitu fail Excel. Kita letakkan cursor kita kepada A1 atau permulaan sel ini, klik mouse kita sebelah kanan sekali lagi dan juga kita tekan paste. Ada dua paste yang boleh kita gunakan. Paste yang pertama ini akan copy semua maklumat dalam bentuk fail yang asal. Yang kedua akan menukarkan fail kita ini dalam bentuk yang mengikut seperti ada dalam skrin, iaitu kalau kita tengok warna telah pun diabaikan bila kita copy yang kedua. Saya ambil copy yang pertama. Jadi kita klik pada button yang ini, pada ikon yang ini, double klik dan akan dipaparkan maklumat yang berkenaan.
Okey, saya akan besarkan skrin supaya mudah untuk kita lihat. Okey, ini adalah maklumat yang terdapat dalam skor kita pada tahun 2021. Seperti yang kita bincangkan pada kelas kita sebelum ini, bagi tujuan database ada beberapa syarat yang perlu kita patuhi. Antaranya kita tidak boleh wujud satu bentuk yang kita panggil merge cell. Merge cell ini adalah gabungan daripada beberapa sel yang kita jadikan dalam satu bentuk. Jadi dalam file kita ini terdapat yang ini adalah merge cell, yang ini iaitu merge A, B dan C, yang ini juga adalah merge cell iaitu A dan B. Jadi kita perlu menukarkan ini dalam bentuk yang normal, ya, iaitu satu sel hanya mengandungi satu maklumat. Jadi untuk tujuan itu kita akan buang tajuk yang di atas ini, kerana tajuk ini kita tak akan gunakan sewaktu kita membuat proses ataupun menganalisis data nanti. Okey, kaedah untuk membuang ataupun delete row satu ini adalah kita meletakkan mouse kita, meletakkan cursor kita pada nombor 1 ini, nombor 1. Kalau kita tengok cursor kita ni ataupun pointer kita ni akan berubah dalam bentuk warna yang hitam seperti ini, ya. Kita klik di sini dan klik mouse kita sebelah kanan sekali lagi, kita pilih delete. Okey, ini cara kita delete row dalam file Excel. Okey, seterusnya kita akan elakkan ataupun cuba kita akan menjadikan maklumat ini dalam bentuk satu sel saja, iaitu standard ini duduk sama ada dalam A atau B. Jadi kita akan jadikan dia unmerged semula. Kaedah untuk unmerge, kita akan letakkan cursor kita di ruangan ini dan kita klik pada ikon merge cell. Okey, jadi kalau kita tengok standard ini telah letakkan pada satu sel iaitu A1. Dan untuk tujuan itu kita akan buang, kita akan delete maklumat mengenai standard ini, sebab dalam analisis kita itu nanti kita akan tunjukkan paparan yang ringkas dan mudah difahami, ya, ringkas. Okey, jadi kita akan buang dalam kolom B ini. Jadi kaedah untuk buang, untuk delete sama saja. Kita klik sebelah kanan mouse kita dan tekan delete. Okey, sekarang kita dah dapat data operasi bagi tahun 2021. Okey, ini adalah database kita. Ini database kita yang akan kita gunakan tujuan analisis ini. Nanti seterusnya kita boleh tengok pada tahun-tahun berikutnya juga kita akan masukkan juga misalnya tahun 2020, 19, 18. Mungkin kita nak tengok pattern perbandingan dan sebagainya bagi tahun-tahun yang berkenaan ke dalam file database kita. Okey, cikgu-cikgu, sekarang ni ini adalah data raw yang telah kita pindahkan dalam bentuk pivot table, ya. Jadi kalau kita tengok standard ini telah pun kita bawa kepada rows. Tujuannya untuk kita mengeluarkan semula data skor dalam bentuk pivot table. Okey, jadi kita ambil pada skor operasi ini, kita akan pindahkan pada value. Jadi data yang ada dalam portal kita tadi, kalau kita tengok dalam portal ini tadi, kita telah pun pindahkan dalam bentuk pivot table, ya. Okey, ini untuk tahun 2021. Jadi kita boleh betulkan data ni lah, cikgu-cikgu, ya. Misalnya tahun 2021. Okey, ini maklumat yang kita ada sekarang ni, 2021. Okey, daripada sini kita dah boleh buat proses, dah boleh buat analisis dah. Ya, analisis kita daripada maklumat yang kita ada. Jadi untuk tujuan itu kita akan pilih pada analyze. Ya, sekarang kita nak keluarkan dalam bentuk chart, cikgu, ya. Kita pilih pada analyze, kita pilih pada pivot chart. Okey, dan bila pivot chart ini dikeluarkan, dikeluarkan dalam bentuk paparan ini, kita pilihlah mana
pi ataupun rajah yang sesuai, chart yang sesuai untuk kita gunakan. Okey. Jadi untuk penggunaan chart ini sebenarnya kita tidak boleh membuat secara sewenang-wenangnya lah, ya. Dia sebenarnya ada mempunyai syarat-syarat ataupun kaedah-kaedah. Misalnya, waktu bila kita nak gunakan kolom, waktu bila kita nak gunakan bar, dan waktu bila kita nak gunakan graf garisan, ya. Kalau yang paling mudah sekali, kalau graf garisan ini tuan-tuan, ya, cikgu, ya, kita gunakan untuk menunjukkan satu unsur yang berpanjangan, berterusan. Ya, misalnya apa? Sebab tu kalau kita tengok antara graf suhu dan juga hujan, dia dinyatakan dalam bentuk graf yang berbeza. Hujan dinyatakan dalam bentuk bar atau dinyatakan dalam bentuk kolom, manakala suhu dinyatakan dalam bentuk garisan kerana hujan tidak berpanjangan, ya, tetapi suhu adalah sesuatu unsur yang berterusan dan dinyatakan dalam bentuk garisan. Okey, jadi saya pilih sekarang ni adalah dalam bentuk kolom bagi contoh, dan kita ada beberapa pilihan dibagilah, ya, untuk kolom ni. Jadi cikgu-cikgu boleh pilih lah ikut mana yang cikgu rasa nak paparkan, ya. Saya ambil satu contoh yang ini. Jadi kita double klik, pilih yang ini dan juga pilih button ini dan juga double klik. Okey, ini adalah kita punya maklumat tentang skop operasi bagi tahun 2021. Jadi kalau kita tengok di sini, mungkin kita nak lengkapkan lagi maklumat dalam graf kita. Kita misalnya nak bagi letak nilai pada bar kita ini. Jadi kaedah untuk letak nilai, kita klik saja bar ini dan klik sebelah kanan mouse kita. Ya, klik sebelah kanan mouse kita. Pop-up menu ini akan dipaparkan dan cikgu pilih pada add data label. Jadi bila pilih add data label, number ataupun nilai bagi pada skor tersebut dinyatakan. Okey, yang ni total kita boleh edit, ya, cikgu, ya, kita boleh betulkan. Misalnya kita nak melihat pada skor operasi SKPM G2 tahun 2022. Okey, jadi inilah yang kita nak tunjukkan. Kalau kita nak buang yang total pun boleh. Klik aja pada total, klik sebelah kanan balik, kita tekan delete. Inilah basicnya yang kita dah lihat untuk kita punya graf yang hasil daripada pemindahan daripada portal tadi. Seperti saya jelaskan juga dalam kelas pada minggu lepas, kita boleh pindahkan dalam bentuk PowerPoint, mungkin untuk tujuan kita membentangkan dalam mesyuarat, laporan dan sebagainya. Ya, jadi kaedah untuk memindahkan tu seperti saya tunjukkan juga dulu, kita klik pada chart kita ini dan tekan klik sebelah kanan sekali lagi, pilih butang copy dan kita buka file PowerPoint kita. Ya, buka satu file PowerPoint kita. Misalnya saya ambil PowerPoint yang ini. Ya, saya ambil satu contoh lah, ya. Okey. Okey. Ini PowerPoint yang telah pun saya buka, ya, yang baru, ya. Okey, caranya ialah kita copy ni tadi, ya. Klik sekali lagi sebelah sini, sebelah kanan, copy, dan kita akan buka file PowerPoint, klik sebelah kanan sekali lagi dan kita klik pada butang paste. Inilah dia dapatan skor kita SKPM G2 bagi tahun 2022. Okey, ini kita kena edit lah, ya. Maksud tulisan ni tak ni, ya, sebab dia tak kontras, jadi tak nampak perbezaan. Kita boleh baiki balik ataupun buat proses editing lah sesuai dengan keperluan kita. Jadi saya tunjukkan sini stop operasi. Yang ini juga bawah ni kita akan tukar color supaya dia nampak. Saya betulkan balik yang ni. Okey. Mungkin sini kita nak tukar color yang berbeza. Okey. Mungkin saya nak bold. Okey, ini adalah paparan kita lah, ya. Ini adalah skor operasi. Jadi bolehlah tunjukkan pada tahun. Sorry, kita masih tinggal lagi satu nombor, ya. Okey, besarkan. Okey, jadi kita boleh paparkan lah. Maksudnya cikgu-cikgu, ya, kita masih lagi boleh edit ataupun letakkan
maklumat tertentu apabila fail ini kita telah pindahkan dalam bentuk PowerPoint ini tadi. Ya, okey, ini satu yang paling mudah yang cikgu boleh paparkan. Jadi kalau SU, SKPMG2, pengetua, guru besar, penolong kanan 1, cikgu-cikgu boleh tunjukkan dapatan ini. Dan yang kedua, daripada graf ini berbanding kalau kita tunjukkan dalam bentuk Excel tadi kan. Dalam bentuk Excel, kalau kita tengok yang pertama ni tadi, kita paparkan dalam bentuk yang macam ni. Audience akan mudah faham, mudah tertarik apabila kita tunjukkan dalam bentuk graf yang ada seperti ini. Ya, dan kita nak mula lebih senang. Misalnya kalau kita tengok bagaimana kita nak menginterpretasikan pada tahun 2021, pada tahun 2021. Maaf ya. 2021. Okey, pada tahun 2021 ini skor kita yang paling tinggi adalah dalam HAM, iaitu standard 3.3 ini. Manakala mungkin fokus kita boleh bagi pada standard 4, sebab standard 4 antara skor yang paling rendah bagi pengoperasian bagi tahun 2021. Okey, ini adalah paling basic sekali, yang paling asas sekali sewaktu kita ekstrak data dan juga kita memindahkan data. Mungkin kita ada keperluan cikgu-cikgu ya untuk melihat pattern. Kita nak melihat dalam tempoh 3 tahun apa yang berlaku dalam skor operasi kita sewaktu sebelum berlakunya pandemik tahun 2020, tahun 2019 ya, sewaktu sebelum berlakunya pandemik, dan tahun pertama pandemik, dan juga perbandingan dengan tahun kedua pandemik. Jadi data yang sama daripada portal ini kita boleh keluarkan semula. Caranya mudah, kita klik aja data tahun 2020. Okey, jadi akan dipaparkanlah data tahun 2020. Jadi kita akan ambil skor ini saja. Ya, skor ini saja untuk kita masukkan dalam database kita. Tapi kita tak boleh copy skor ni saja. Ya, sebab bila kita nak copy dalam portal ni, dia akan copy semua. Jadi cikgu terpaksa copy semua sekali lagi. Buat seperti yang awal tadi, copy untuk tahun 2020. Ya, klik sehingga sebelah habis pada skor yang terakhir itu ada paparan warna biru. Kita klik sebelah kanan mouse kita, tekan copy. Ya, sebab apa kita nak pindahkan dalam bentuk Excel. Okey, ini adalah raw kita yang ada tadi cikgu ya. Kita ni tahun 2020 kan, sekarang kita nak 2021. Sekarang kita nak jadikan tahun 2020. Jadi kita pindahkan dulu maklumat tadi dalam paste dulu ya, daripada ruangan ini. Ya, paste dahulu dan kita ambil hanya nilai ini saja. Ya, nilai yang ini saja untuk kita bawa pada sebelah ini. Ya, copy dan juga tarik letak sebelah ini. Dan kita delete yang ini balik. Ya. Ini tahun 2021, tahun 2020. Sorry, 2020. Nanti kita akan masukkan juga tahun 2019. Okay, cara untuk bawa tahun 2019 pun sama. Cikgu pilih saja tahun 2019, dipaparkan dapatan itu, dan daripada dapatan itu seperti biasa ya. Kita ambil mouse kita seperti biasa sebelah kanan. Sebelah kiri tuan-tuan, sebelah kiri. Kita ambil semua data. Klik mouse kita sebelah kanan. Bila pop-up menu ni dipaparkan, pilih pada copy dan buka semula pada file database yang kita dah buat sebelum ini. Jadi kita akan tampalkan hanya skor bagi tahun 2019 dalam ruangan D yang ini ya. Jadi kita paste dahulu, tujuannya kita nak dapatkan maklumat ini. Ya, jadi biasa kita copy dan kita akan pindahkan kepada ruangan tahun 2019 dan kita delete maklumat yang lain. Okey cikgu. Ini adalah sekarang ini adalah database yang kita ada lah, menunjukkan dalam tempoh 3 tahun skor bagi SKPMG2 bagi sekolah kita. Ya, jadi kita boleh kemaskanlah balik ya. Kemaskan balik data-data ini
seperti mana data asal. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam data ni, dia dapat menunjukkan satu bentuk data yang boleh kita analyze ataupun memberi maksud dan berbagai-bagai lah. Ya. Misalnya kita nak melihat pada perkembangan dalam standard 1 sewaktu COVID berlaku, atau standard 4 sewaktu berlakunya COVID, sewaktu berlakunya sebelum COVID tahun 2019, tahun pertama COVID dan juga tahun kedua bila PDPR ni dijalankan. Okey, ini antara yang kita boleh tengok, ya, paparan kita boleh tengok. Jadi ini boleh tunjukkan jugalah kalau kita nak tunjukkan dalam bentuk paparan dalam bentuk jadual pun boleh, ya. Kita ambil saja, kita akan pindahkan balik kepada file PowerPoint kita. Okey, dia akan ditunjukkanlah, ya, maklumatnya itu. Kalau kita nak tengok sini, ya. Okey, kita mungkin boleh tengok, aturkan balik. Misalnya letakkan nilai ini, letakkan, saya buat ni tuan-tuan ni, kita bawa ni dulu supaya kita nampak nanti apakah terdapat pelbagai bentuk yang boleh kita paparkan. Okey, ini kita boleh buat, ya, kita tunjukkan dalam tempoh 3 tahun skor SKPMG2 kita bagi tahun 2019 sehinggalah pada tahun 2021. Okey, inilah contohnya yang kita dah ambil tadi, ya. Yang ini boleh dipaparkan lah, boleh dipaparkan yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, saya bawa semula kepada sini. Okey, mungkin cikgu-cikgu nak jadikan ini dalam bentuk graf, ya, dalam bentuk graf, dan kita boleh tengok nanti beberapa maklumat ini yang kita boleh manipulate untuk kita paparkan. Okey, seperti biasa kalau tengok kita perlu jadikan dia dalam bentuk pivot table dululah, ya, dalam bentuk pivot table. Okey, nak jadikan pivot table, kita akan refresh data balik, ya, refresh data balik. Kemudian kita akan pilih pada, tekan insert seperti yang tadi, ya, tekan insert, pergi pada pivot table. Ini tujuannya kita nak bina pivot table, ya. Pergi insert pivot table dan kita terus saja pilih kepada new existing. Okey, berbanding dengan yang sebelum ni tadi, kalau kita tengok dalam field ni dia ada dua maklumat saja kan, iaitu standard dan juga skor. Tapi sekarang ini kita dalam tajuk kita dah ada tiga maklumat, ada dua maklumat yang lain. Maklumat dia apa, tahun dan juga ada standard. Tahun ni pula ada tiga. Jadi sebab tu kalau kita tengok dia dah ada tahun yang berkenaan. Ya, bagi tahun yang berkenaan. Jadi kita akan ambil pada standard ini sekali lagi dan kita bawa pada rows. Okey, seperti biasalah ini adalah tajuk-tajuknya itu. Dan kita ambil tahun 2021. Ini 2021 ni kalau letak sini nilainya tadi ya. Tapi kita nak guna juga tahun 2022. 2020. Kita nak juga gunakan tahun 2019. Okey, jadi tuan-tuan tengok kan. 20, 19, 18. Okey, ini susunannya lah. Kalau kita nak betulkan susunannya tu, kita tak ada masalah. Kita boleh pindahkan. Kita misalnya kita nak mulakan dengan tahun 2019 dulu, boleh. 19, 20, 21. Ya, susunan gitu. Kita dah nampak dah ni. Okey, sama juga yang seperti yang tadi lah. Ya, kalau kita tengok yang ni tadi, sama dengan ni. Cuma kita jadikan dalam bentuk pivot table sebab kita boleh gunakan daripada pelbagai angle yang kita nak. Okey, saya ambil yang mudah dulu. Misalnya kita nak tengok perbandingan untuk tempoh 3 tahun. Kita nak bina graf, kita tekan kepada analyze. Ya, analyze ni kita maksud nak menganalisis. Pergi pada analyze, kita pilih pada pivot chart. Jadi kita pilihlah chart apa yang kita nak. Ya, saya sekali lagi pilih kolom. Ya, pilih sekali lagi kolom dan double klik pada sini. Okey, nampak cikgu kan? Okey, ini untuk tempoh 3 tahun. Yang warna biru ini tahun 2019, warna kuning, warna orange ni tahun 2020, yang ini tahun 2021.
Jadi kita nampak pattern itu. Ini pattern yang ada. Biasa nak letak nilai, kita klik sebelah kanan, tekan add label. Klik sebelah kanan, tekan add label, tekan sebelah kanan add label. Okey, jadi kita nampak dah kan perbandingannya tu. Bagi tahun yang ini. Okey, jadi kita boleh copy. Kita boleh copy, nak pindahkan dalam PowerPoint kan. Okey, kita pindahkan dalam PowerPoint. Okey, saya pindahkan ke sini. Pindahkan dalam bentuk PowerPoint. Okey, inilah tadi ya. Seperti biasa, sebab background saya gelap, saya terpaksa tukar color untuk font ya. Tak apa, tukar color untuk font. Saya besarkan font, tukar untuk font. Tukarkan untuk font ni, color untuk font. Okey, saya besarkan. Okey, nanti kita boleh apa tu, letakkan tajuk lah di sini ya. Saya copy je tajuk tuan-tuan sebab saya malas nak buat banyak kali. Okey, operasi tahun 1920 sampai 21 sama juga kat sini. Kita letak font color. So kita dah nampak kan dia punya apa pattern yang kita nampak bagi tahun yang berkenaan. Okey, ini satu contoh. Okey, satu lagi cikgu-cikgu kan, daripada data yang kita ada ni, kita boleh pilih apa yang kita nak jadikan dia dalam bentuk graf. Ni kita boleh pilih. Misalnya saya hanya nak melihat kepada standard katakan standard 1 dan standard 4 saja. Untuk memilih standard-standard yang tertentu yang untuk kita buat analisis, kita akan pilih daripada pilihan yang kita ada ni. Jadi cikgu-cikgu tengok kepada yang bawah dalam graf kita ini, klik pada standard ni dan pilih hanya standard yang kita perlukan saja untuk analisis yang berkenaan ya. Jadi untuk itu kita akan untick dulu, select semua ni, untick dulu pada select all. Katalah saya nak pilih untuk standard 1 dan juga standard 4 ya. Saya nak tengok dari segi aspek pengurusan dan juga dari aspek pencerapan. Jadi kita pilih saja, akan dipaparkanlah data untuk standard 1 dan standard 4. Ini data yang akan dipaparkanlah ya. Dan data ini kalau kita nak tengok daripada angle yang berlainan juga masih boleh lagi ya. Maksudnya saya nak tengok daripada orientasi file ni ataupun orientasi data ini dipaparkan. Sekarang ini ditunjukkan dalam bentuk standard 1, standard 4 ya. Kita boleh tukarkan juga dalam bentuk nanti berdasarkan tahun ya. Tapi sebelum tukar kepada tahun dulu, kita akan bawa apa ni dulu pada PowerPoint ya. Okey, kita copy dan juga buka semula PowerPoint yang tadi yang kita dah banner sebelum ini. Kita masukkan dan juga kita pindahkan dalam bentuk PowerPoint. Sekejap ya. Okey, kita akan pindahkan dalam bentuk PowerPoint kat sini. Saya pilih yang ini. Okey, tengok ya. Ini adalah standard 1 bagi standard 4 untuk pengoperasian SKP MG2 bagi tahun 2019 sehingga pada tahun 2021 ya. Kita boleh tukarlah. Jadi kita boleh bentangkan data kita ini dalam pelbagai bentuk ya. Okey, standard 4. Okey. Jadi kalau bentangkan dalam pelbagai bentuk. So ini satu contoh lah. Mungkin kita nak tengok perbandingan standard 1 dengan standard 4. Okey, kita juga boleh menukarkan file ni dalam bentuk orientasi yang berbeza. Sekarang ini kita dalam bentuk standard. Kita tukarkan juga dalam bentuk tahun, boleh juga. Dengan pilih pada switch row ni. Jadi kalau kita tengok rajah kita sekarang ini, chart kita sekarang ini, dia adalah berdasarkan kepada tahun ya. Tahun 2019, 20 dan juga 21. Ya, sama juga kalau kita nak letakkan labelnya itu. Okey,
Dari sinilah kita boleh membuat, kita pindahkan dulu ya, cikgu ya, pindahkan dalam bentuk PowerPoint. Saya pindahkan sekali lagi dalam bentuk PowerPoint untuk new slide. Pilih paste yang pertama. Dia dua-dua boleh cikgu ya, boleh pilih pertama. Okey. Okey. Ini yang kita boleh buat satu interpretasi ataupun kita mentafsirkan data yang ada ini. Ya, kita mentafsirkan. Apa yang tafsir yang boleh kita buat daripada sini? Saya besarkan sikit dulu ya. Okey, kalau kita tengok nak tafsirkan data ini, apa yang berlaku dalam standard 1 antara tempoh 3 tahun ini. Kalau kita tengok. Ya. Standard 1 dan juga standard 4 berdasarkan. Okey, kalau color ni nampaknya rasa tak berapa kontras, kita boleh tukarkanlah. Kita pilih yang ini dan kita pilih color yang lain. Kita ambil biru. Kontras. Okey. Yang biru ini standard 1, yang hijau ini adalah standard 4 untuk perbandingan. Jadi kita nampak kan yang kat sini apa yang kita boleh tafsirkan. Ya, bagi tahun 2019 ni kita tengok aspek pengurusan dia cukup baik. Ya, 97.41. Tetapi aspek PDPC-nya tidak menampakkan seperti mana dalam pengurusan itu berjalan. Dan pattern ini berlaku pada hampir setiap tahun. Tapi julatnya semakin kecil. Ya, pada tahun 2019 ni kita tengok julatnya besar. Lebih kurang 11%. 11 ya. Tapi pada tahun 2021 ini kita nampak berlakunya penurunan dalam pentadbiran dan dalam masa sama juga berlakunya peningkatan dalam aspek PDPC. Okey, itu contoh. Kita boleh buat pentafsiran lah. Ya. Okey, ini adalah antara contoh yang kita boleh lihat dalam bagaimana data ini kita boleh tukarkan dalam pelbagai bentuk. Ya, okey. Okey, saya rasa itu saja yang saya bawa untuk pada hari ini, dan kita sebenarnya boleh lagi menggunakan data-data yang lain, misalnya data-data standard 3.2 dalam core curriculum. Kita nak melihat dalam aspek perbandingan antara setiap unit. Kita nak melihat dalam panitia perbandingan PDPC dalam setiap panitia. Jadi dengan kaedah yang sama kita boleh gunakan. Saya rasa peserta untuk kursus kita pada minggu lepas, pada 30 hari bulan Januari, kita telah buat detail ya tentang itu. Cuma hari ini dalam short video ni saya lebih fokus pada bagaimana untuk kita memindahkan data daripada portal ke dalam bentuk database dan akhirnya kita proses. Dan kaedah yang sama juga kita boleh buat untuk analisis yang lain. Jadi saya rasa itu saja. Kalau ada sebarang pertanyaan, cikgu bolehlah mesej saya dengan melalui WhatsApp ataupun Telegram kalau ada sebarang kemusykilan, pandangan dan sebagainya. Jadi atas perhatian rakan-rakan semua, saya sekali lagi melakukan jutaan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi akan datang, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam biasa, klik sebelah kiri dulu macam biasa, tu klik kanan, letak value, add label. Data label ni adalah value. Nak tukar boleh warna tak? Boleh. Kita pergi pada format, cikgu try and error lah, pergi shape nanti, betul tukar warna. Nak tukar satu-satu boleh tak? Boleh. Kalau cikgu nak tukar satu-satu, klik sini tukar warna pun boleh. Ya, tak ada masalah. Kalau kita nak tukar macam tu. Okay, so, saya pergi basic ni dulu. Habis boleh? Habis mandi Muhammad? Mandi? Dah ya? Jadi sini cikgu boleh pindah, tukar aja kalau nak pilih nanti. Jadi pilih-pilih apa? Okey, sekarang ni kita berada dalam kelab dan sukan kan. Kata tiba saya nak tengok unit uniform. Klik aja uniform. Allah, masih saya itu ni salah sekali. Hello, selamat pagi. Ya, ya. Pagi cikgu. Tuan YM nak tanya, sekiranya kita sudah transfer to PowerPoint and then kalau kita tukar any numbers on
Excel ni kan, adakah dia auto tukar tu dan di PowerPoint juga? Thank Betul. you. Saya nak tekankan sikit cikgu. Terima kasih cikgu ingatkan saya. Cikgu, dia walaupun kita tak bagi dia arahan untuk link, tapi komputer ni dia baca sebagai satu link tau. Maksud link ni macam mana tu? Kita copy ni, pindah dengan Excel, pindah dalam PowerPoint. Ubah aja ni dalam PowerPoint nanti akan berubah. Jadi cikgu kena paste dalam bentuk yang sesuai. Okey, kita buat sama-sama. Kita nak ambil data ni, kita nak bentang. Katalah fikir ke sekolah cikgu nak bentang. Okey. Kita nak bentang, cara nak bentang dia nak dalam PowerPoint. Okey, cara dia macam ni. Cikgu boleh tambah warna lah cikgu, kalau nak tambah warna bagi cantik sikit. Kita tengah ni nak bagi dia ni sikit pun boleh.